Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustaz harap kamu berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita dalam PDPR 5, iaitu dalam topik sirah ataupun sejarah, yang kita akan membincangkan dalam pelajaran 14 tentang perjanjian Hudaibiyah. Topik sirah ini di dalam pendidikan Islam, di dalam buku teks tahun 6, muka surat 135 hingga muka surat 141. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan. Di manakah terletaknya Hudaibiyah? Jika kamu lihat dalam gambar ini adalah Madinah dan ini adalah Mekah. Okey, ini adalah Zulhulaifah dan di sini adalah Hudaibiyah. Zulhulaifah ni berdekatan dengan Madinah dan Hudaibiyah ni berdekatan dengan Mekah. Perjanjian Hudaibiyah dinamakan bersempena dengan nama tempat termeterainya perjanjian ini, iaitu di Hudaibiyah. Ini adalah gambar Masjid Hudaibiyah. Baiklah murid-murid. Objektif pembelajaran. Apa yang kita akan belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar membaca latar belakang perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, kita akan menulis isi perjanjian Hudaibiyah serta kesannya. Yang ketiga, kita akan mengambil iktibar daripada kisah perjanjian Hudaibiyah. Baiklah murid-murid. Latar belakang ni Ustaz dah kompreskan, Ustaz dah rangkumkan dalam satu slide ni. Yang mana Nabi Muhammad bermimpi mengunjungi Masjidil Haram. Nabi Muhammad bermimpi bercukur dan bergunting rambut bersama sahabat. Baginda menceritakan kepada para sahabatnya. Kronologi perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, di mana bermula di Madinah, iaitu bila Nabi Muhammad bermimpi mengunjungi Masjidil Haram. Kemudian Nabi Muhammad pun cerita dekat sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi pun excited, teruja untuk mengikut Nabi pergi membuat umrah di Mekah. Jadi Nabi dan sahabat-sahabat semua bergerak daripada Madinah ke Mekah dan mereka pun sampai di Zulhulaifah. Dan Nabi pun bila sampai di Zulhulaifah, Nabi Muhammad pun memerintahkan sahabat-sahabat dan orang-orang Islam seramai 1,400 orang tu memakai ihram. Kemudian Nabi bergerak lagi, Nabi berjalan bersama-sama dengan sahabatnya dan orang-orang Islam sampai di Usfan. Nabi Muhammad mendapat berita musyrikin Mekah sedang bersiap sedia untuk menghalang mereka masuk ke Mekah. Jadi Nabi Muhammad melalui jalan yang lain. Okey. Di Saniyatul Mirar, Nabi Muhammad dan sahabat didatangi oleh wakil Mekah bertanya tentang kedatangan Nabi ke Mekah. Di Saniyatul Mirar ni, Nabi Muhammad, orang-orang musyrikin Mekah hantar wakil iaitu Budail untuk bertanya apa tujuan Nabi Muhammad datang ke Mekah ni. Nabi Muhammad jawab. Nabi Muhammad menegaskan bahawa umat Islam ingin ke Mekah kerana ingin mengerjakan umrah. Jadi, kemudian wakil musyrikin Mekah ni pun balik. Dan Nabi pun menghantar Saidina Osman, iaitu sahabat Nabi, ke Mekah untuk berunding dengan musyrikin Mekah. Nabi hantar Saidina Osman untuk memberitahu tujuan mereka datang ke Mekah bukan nak berperang, bukan nak bergaduh, tapi untuk menunaikan umrah. Tapi
orang-orang musyrikin Mekah menangkap Sayyidina Uthman. Jadi tersebarlah berita bahawa Sayyidina Uthman dibunuh. Nabi Muhammad dan sahabat berasa sedih dan membuat bai'ah Ridwan untuk menuntut bela atas kematian Sayyidina Uthman. Kabar berita mengatakan Sayyidina Uthman dibunuh, tapi Sayyidina Uthman sebenarnya tidak dibunuh, cuma Sayyidina Uthman dipenjarakan. Jadi bila Nabi Muhammad membuat bai'ah Ridwan tu, musyrikin Mekah jadi takut. Kemudian musyrikin Mekah menghantar wakil untuk berunding sekali lagi. Musyrikin Mekah hantar lagi wakil untuk berunding dengan Nabi Muhammad. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah. Nabi Muhammad kemudian bila Nabi Muhammad dan wakil Mekah menandatangani perjanjian Hudaibiyah tu, setelah selesai, Nabi Muhammad pun memerintahkan sahabat bertahlul, maksudnya bercukur rambut dan menyembelih binatang korban. Ini adalah serba sedikit kronologi perjanjian Hudaibiyah. Jadi orang Islam pada tahun ke-6 Hijrah tu mereka tidak dapat masuk ke Mekah untuk menunaikan umrah. Jadi Nabi Muhammad suruhlah sahabat-sahabat bertahlul, memotong rambut dan menyembelih binatang korban. Baiklah, watak-watak yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, Nabi Muhammad. Yang kedua, para sahabat dan 1,400 orang Islam yang ikut Nabi Muhammad. Yang ketiga, wakil musyrikin Mekah. Yang pertama tadi, Budail bin Warqah Al-Kaswa'. Yang keempat, wakil orang Islam iaitu Sayyidina Uthman bin Affan yang dihantar oleh Nabi ke Mekah. Dan yang kelima, wakil musyrikin Mekah yang membuat perjanjian dengan Nabi iaitu Suhail bin Amru. Ini adalah watak-wataknya. Isi perjanjian Hudaibiyah. Baiklah, Nabi Muhammad menandatangani perjanjian Hudaibiyah walaupun kaum muslimin merasakan perjanjian itu berat sebelah dan memihak kepada musyrikin Mekah. Orang-orang Islam semua tak berpuas hati dengan isi perjanjian tu. Sebab orang-orang Islam merasakan bahawa isi perjanjian tu terlalu memihak kepada orang-orang musyrikin Mekah. Tapi Nabi Muhammad sebut, ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi pun tanda tangan. Jadi orang-orang muslimin pun taat dan patuh kepada sabda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fataham mubina. Surah Al-Fath ayat 1. Maksudnya, sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Maksudnya, Allah dah membuka jalan untuk Nabi Muhammad untuk nanti peristiwa besar nanti akan berlaku selepas perjanjian Hudaibiyah ni. Okay. Isi perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, apa isi-isi dia? Ada 5 isi. Yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Maksudnya orang Islam dan orang musyrikin Mekah tak boleh berperang. Jadi kesannya apa? Kesannya pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Jadi tak adalah berlakunya pertumpahan darah. Yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Ni sedih sikit lah. Orang Islam tak boleh menunaikan umrah pada tahun itu. Tapi gerakan kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah pada tahun seterusnya dan menunaikan umrah. Jadi orang-orang Islam menanamkan semangat untuk datang tahun depan dan menunaikan umrah pada tahun seterusnya. Yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak lain. Nabi Muhammad mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Baiklah, yang keempat, orang Mekah yang datang ke Madinah tanpa kebenaran walinya walaupun sudah masuk Islam mesti dipulangkan ke Mekah. Orang Islam Mekah yang datang ke Madinah tanpa kebenaran orang tua dia
mesti dipulangkan ke Mekah. Yang kelima, siapa yang datang daripada pihak Nabi Muhammad ke Mekah, maksudnya orang daripada Madinah ke Mekah, tidak perlu dipulangkan ke Madinah balik. Jadi perjanjian ni macam berat sebelah lah. Tapi kesannya peluang menyebarkan agama Islam melalui muamalah orang Islam dengan orang bukan Islam di Mekah. Jadi Nabi melihat itu adalah peluang sebenarnya. Peluang untuk menyebarkan agama Islam melalui muamalah ni, maksudnya hubungan perniagaan ke, hubungan sesama manusia kan. Jadi bila orang bukan Islam tengok, baiklah orang Islam ni, jadi mereka pun tertarik nak masuk Islam. Yang kedua, semakin ramai penduduk Mekah yang memeluk Islam. Baiklah, yang terakhir, iktibar dan pengajaran. Sebagai seorang pemimpin, apa yang kita dapat iktibarnya? Kita akan, sebagai seorang pemimpin, kita bijak merancang dan mengatur strategi. Yang kedua, mengatasi masalah dengan tenang dan rasional. Yang ketiga, bijak membuat keputusan. Itu adalah iktibar sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, kita kena bijak mengatur strategi. Tak bolehlah terlalu mengikut perasaan. Yang kedua, sebagai seorang pengikut. Yang pertama, kita sebagai seorang pengikut, kita perlulah taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Yang kedua, berganding bahu dan menyokong pemimpin. Yang ketiga, mengamalkan toleransi. Kita kena mengamalkan tolak ansur dengan pemimpin kita. Kalau pemimpin kita ikut pemimpin kita selagi pemimpin kita tidak melanggar batas-batas agama. Yang ketiga, sebagai seorang Muslim, mentaati perintah Allah dan Rasul, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, kita haruslah menepati janji. Sebagai seorang Islam, kita harus menepati janji. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah, kita akan bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.